حقاد وصياد فلا يجب عليه جزما للمشقة في التكبر وللوجود بغير شروط أن يجيء من خارج الحرم فأهله لا إحرام عليه قطعا وأن لا يدخلها لقتال ولا خارجا فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما أو طائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو مؤسر لا يمكنه الرجوع لأداء الرسل لم يلزمه الإحرام قطعا وأن يكون حرا فالعبد لا إحرام عليه قطعا وقيل إن أذن له سيده بالدخول محرما فهو كالحر وعلى الوجوب لو دخل غير محرم فقيل يلزمه القضاء لأن يخرج ثم يعود محرما والأصح القطع بأنه لا قضاء عليه لأن الإحرام تحية البقعة فلا يقضى تحية المسجد قال ابن كثير ولا يؤذن بالدم بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة البقعة فعليه دم والحرم كمكة فيما ذكر. Dan menjadi khusus dan terkhusus oleh tawaf pada orang yang berihram dengan haji yang dengan orang yang melakukan haji dan telah memasuki Mekah sebelum tengok ibarat yang sebelum tu, wa fi fawatihi bit-ta'khiri wajhani hakahuma imamul haramain. Ini masalah adakah tawaf qudum akan terluput apabila kita lewatkan. Maka dikatakan di sini Imamul Haramain menakalkan dua wajah. Wajah pertama luput, wajah kedua tidak luput. Maka kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Syarah Idah. Kata beliau, walau akhara tawaf al-qudumi bila udhrin fa fi fawatihi wajhani, ada dua wajah. Wa 'ala al-fawati fa hal yantafi aslan wa huwa al-mutabadir aw yaf'alu qada'an aw yuf'alu qada'an ihtimalan lil muhib at-tabari wa muqtada qawl al-majmu'i fa fi fawatihi wajhani li'annahu yushbihu at-tahiyyata annahu la yafutu بالتأخير إذا التحية لا تفوت به وإن طال ما لم يجلس وهذا هو الذي يتجه اعتماده وعليه فلا يفوت إلا بالوقوف بعرفة. Jadi Ibn Hajar Al-Haytami mentarjihkan bahawasanya apa? Tidak luput. Faham? Itu dia kat tepi itu. Al-mu'tamadu annahu la yafutu bit-ta'khir. Malam yajlis, selagi mana dia tak duduk, selagi mana dia tidak duduk. Okey, baca tawaf qudum. Jadi tawaf qudum, ini
dia ada 5 nama. Tawaf qudum, tawaf qadim, tawaf wurud, tawaf warid, dan tawaf tahiyyah. Ada 5 nama. Qudum, qadim, wurud, warid, tahiyyah. Dan tawaf qudum hukumnya sunat. Hukumnya adalah sunat. Dan ditulis di sini tawaf qudum hanya khusus untuk orang yang buat haji yang masuk Mekah sebelum daripada wukuf. Maka tidak dituntut daripada orang yang masuk lepas wukuf. Dan juga tidak orang yang masuk sebagai mu'tamir umrah. Tidak. Allahu Akbar. Sebab apa? Itu ilah dia tu dalam syarah. Lidukhuli waqti tawafil fardi alaihima, kerana telah masuk waktu tawaf fardu ke atas keduanya. Kenapa? Yang pertama, kita ambil surah orang yang buat haji, dan dia masuk Mekah ini selepas wukuf di Arafah. Dia masuk Mekah lepas wukuf di Arafah. Jadi kalau dia masuk Mekah lepas wukuf di Arafah dan dia tawaf, tawaf itu dipanggil tawaf rukun ataupun tawaf ifadah. Sebab apa? Sebab waktu untuk tawaf tu dah masuk. Bila tu waktu untuk tawaf itu masuk? Waktu untuk tawaf masuk, tawaf rukun ni, apabila sampai setengah malam, malam raya, bila masuk je an-nisfu tsani, maka masuklah waktu tawaf rukun. Faham tak? Tawaf rukun ni masuk bila? Bila nisfu tsani. Jadi Nabi masa pergi haji, Nabi tidak tawaf malam tu, siang. Tapi perempuan pergi awal, malam. Faham tak? Jadi kalau kita dah wukuf di Arafah, kita masuk Mekah selepas an-nisfu tsani, maka tawaf itu dipanggil tawaf rukun, walaupun dia niat tawaf qudum. Faham? Dia masuk Mekah lepas nisfu tsani pada malam Arafah, lalu dia tawaf dengan niat tawaf qudum. Walaupun dia niat tawaf qudum, tawaf itu tetap jadi tawaf rukun, ifadah. Yang pertama. Yang kedua, masalah umrah. Kan dikata orang yang umrah tidak ada tawaf qudum, kerana sudah masuk waktu untuk tawaf rukun. Apa maksud dia? Orang yang datang umrah, dia sampai-sampai, barang letak dekat hotel, terus masuk masjid dan tawaf. Jadi tawaf yang dia buat tu, contohlah dia niat tawaf qudum, tetap tawaf itu akan jadi tawaf rukun. Sebab orang yang umrah tak ada tawaf qudum. Faham tak? Waktu untuk tawaf rukun dah sampai. Lepas tu Imam Nawawi sebut hatta
Lau tafa al-mu'tamiru bi niyatil qudum waqa'a an tawafil umrah. Faham? Dia niat qudum pun jadi umrah. Apabila kita faham bahawasanya waktu untuk tawaf ni dia masuk an-nisfu tsani pada malam raya. Jadi kalau misalnya satu orang dia wukuf di Arafah. Dia wukuf di Arafah, lepas maghrib dia dah tinggalkan Arafah. Dia terus pergi ke Mekah, contoh. Lalu dia tawaf sebelum daripada an-nisfu tsani. Maka tawaf itu dia boleh jadi tawaf qudum. Faham tak? Walaupun dia masuk lepas wukuf di Arafah. Sebab apa? Sebab waktu tawaf rukun belum masuk. Jadi dia ada kait lah tu. Orang yang dikatakan kalau dia tawaf lepas wukuf di Arafah itu, tawaf itu tidak dipanggil tawaf qudum. Itu kalau dia masuk selepas an-nisfu tsani. Kalau dia masuk awal, sebelum itu, maka tawaf itu masih lagi dikira tawaf qudum. Sebab ilat tidak dikatakan sebagai tawaf qudum adalah lidukhuli waqti tawafil fardhi. Sedangkan dia ini masuk, belum lagi masuk waktu tawaf fardu. Faham kan? Jadi kalau jemaah kita, jemaah Malaysia, daripada Arafah pergi Muzdalifah. Siapa yang sampai Arafah dulu, dia keluar daripada Arafah dulu lah. Siapa yang sampai Arafah lambat, dia keluar lambat. Dia keluar lambat. Sampai dulu tu maksudnya pada hari ke-8. Cuma masa tahun 2017 itu ada jemaah yang oleh kerana dia sampai Arafah awal, bas dia datang, bas nombor 1. Maka mereka tinggalkan Muzdalifah ni sebelum daripada maghrib. Tinggalkan pergi Muzdalifah. Kemudian lepas itu telah diletakkan syarat, tak boleh keluar daripada Arafah melainkan hanya selepas maghrib. Daripada segi sahnya wukuf, sah. Wukuf sah. Sama ada kita wukuf siang saja ataupun malam saja, boleh. Tetapi ada mazhab yang tak boleh. Dia mesti kumpulkan siang dan malam. Maksudnya dia dekat Arafah tu siang pun ada, malam pun ada. Ataupun kalau siang dan malam, malam tu kena ada. Dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Sesiapa yang meninggalkan Arafah sebelum maghrib, kemudian dia tak pulang semula ke Arafah, adakah dia kena bayar dam? Ada pendapat kata kena bayar dam. Utamanya tidak, disunatkan sahaja. Dalam mazhab Syafi'i disunatkan mengumpulkan antara siang dan malam bagi wukuf di Arafah. Akan ada sebutannya. Tetapi mungkin mazhab Hambali kot, kerajaan Saudi ni, maka dia letak syarat tak boleh, tak dibenarkan, akan ada polis jaga, tak dibenarkan bas meninggalkan Arafah melainkan selepas maghrib sahaja. Okeylah, lepas maghrib tinggalkan Arafah, pergi Muzdalifah. Nabi SAW melakukan jamak takhir. Nabi melakukan jamak takhir ketika berada di Muzdalifah. Ketika berada di Arafah, jamak takdim. Ketika Muzdalifah, lepas maghrib terus bertolak, tak ada sembahyang maghrib. Kita hanya akan solat maghrib di Muzdalifah. Jadi bas mula bertolak lah. Siapa yang bertolak lambat hari itu, dia akan tinggalkan Arafah lambat. Macam bas saya 55, kita sampai Muzdalifah ni pukul berapa? 11 malam. Kemah-kemah semua dah kosong, tak ada orang. Lampu pun dah tutup lah. Jadi untuk tahun ni, yang membataskan jemaah haji hanya 60,000 orang saja. Sebab Al-Hajju Arafah kan, perkara yang merupakan induk kepada haji adalah Arafah. Tak dapat Arafah, tak ada. Kalau tak dapat Muzdalifah, dia boleh lagi bayar dam.
Tak dapat mabit, ada lagi dam sebab dia wajib, bukan rukun. Jadi dia akan buat kawalan tu untuk masuk Arafah. Kalau dahulu, kalau daripada dulu lagi kena ada permit. Cuma bila orang ramai juta, kita boleh menyelit dah masuk. Dia masuk kat bas jemaah haji ke, boleh lagi. Tapi sekarang tahun ni kalau 60,000 mungkin susah sikit. Cuma ada yang cadangkan kita masuk Arafah ni lepas orang dah kosong Arafah. Polis dah tak jaga dah. Faham? Polis dah tak jaga. Orang semua dah tak ada. 60,000 lagi sekejap je kosong kan. Masuklah. Sebab Arafah ni walaupun lalu je pun sudah dikira wukuf di Arafah. Sebentar lah, kena berdiam sekejap. Dia masuklah tengah malam pukul 12. Tak ada polis dah jaga sepadan. Masuk. Dapatlah. Kemudian daripada Arafah di Muzdalifah. Kalau dia tak dapat Muzdalifah sebab ada halangan, bayar dam. Sebab dia adalah wajib haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, adapun orang yang halal. Orang yang halal ni maksudnya dia masuk ke Mekah itu bukan dalam keadaan ihram. Halal. Fa yustahabbu tawaful qudumi lahu aidan. Maka dia tawaf qudum. Dia datang untuk ziarah keluarga dia, memang tak ada langsung niat nak buat umrah, apatah lagi haji. Maka dia datang singgah masjid dulu, tawaf qudum. Dia tawaf dalam keadaan halal, boleh disunatkan. Habis, wa man qasada Makkah. Terus, sesiapa yang dia qasad ke Mekah tapi bukan untuk nusuk. Ingat balik, orang yang melepasi miqat hal keadaan berkehendak melakukan nusuk, maka dia wajib berihram sebelum melepasi miqat. Tapi yang ni dia masuk untuk apa? Seperti duduk memasukinya untuk berniaga, ataupun dia ni utusan risalah. Postman datang, postman Jeddah datang nak hantar barang ke, ataupun nak hantar surat ke, ataupun datang ziarah. Contohnya ada kematian. Kematian tu semayang di Masjid Haram. Dia duduk luar daripada Mekah. Dia datang untuk ziarah kematian. Itu saja maksud dia. Maka ustuhibba lahu, disunatkan baginya bagi orang yang memasukinya. Wa fi qaulin wajib kerana sepakat manusia ke atas. Ulama ke atasnya. Manusia itu ulama lah, bukan intibar orang awam. Orang awam punya sepakat tak terpakai. Li itbaqin nasi alaihi wasunanu yanduru. Terima? Ini hujah orang yang mengatakan wajib. Ini mazhab Hanafi kan. Mazhab Hanafi masuk sahaja ke tanah haram, masuk ke Mekah mesti masuk dalam keadaan ihram. Apa berurusan? Dia urusan nak mesyuarat dekat Mekah. Jadi kalau mesyuarat, panggil orang Mekah keluar lah. Kalau masuk Mekah, mazhab Hanafi kena pergi tawaf dulu, kena buat umrah dulu, kena buat umrah dulu. Maksudnya masuk tu kena pakai ihram. Ini qaul yang kedua al-mazhab Syafi'i dan mu'tamad al-mazhab Hanafi. Jadi hujah je itbaqin nas, maknanya berlaku kesepakatan orang ramai ulama bila masuk Mekah ihram. Kalau benda tu benda sunat, ini cara hujah dia lah. Kalau benda itu benda sunat, tak mungkin berlaku satu ittifaq secara amali. Semua masuk ihram, semua masuk ihram. Begitu ihtimamnya orang masuk dalam keadaan ihram walaupun bukan atas niat umrah asalnya, maka ia memberi isyarat bahawasanya itu bukanlah sunat, dia adalah wajib. Okey, illa melainkan berulang-ulang masuk.
Dia ni buat penghantaran tiap-tiap hari, keluar masuk. Ataupun dia ni kerja kat Jeddah 1 jam. Setiap hari pagi pergi kerja, balik petang. Kerja petang. Jadi kalau setiap hari dia balik, dia kena pergi buat umrah dulu, masyaqqah. Sebab dia memang keluar masuk. Dia bagi contoh kat sini, Hattab, Sayyad. Kerja dia pergi cari kayu api luar Mekah. Kemudian masuk, balik, dah dapat, masuk, keluar balik, masuk, keluar balik. Ataupun dia ni duduk luar Mekah, setiap hari masuk Mekah, Hattab, contohlah, Sayyad. Jadi yang ni tak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Fala yajibu alaihi jazman lil masyaqqati bitakarruri. Kerana ada masyaqqah, benda tu berulang-ulang kali. Ada 3 pendapat lah. Ada 3 surah dalam masalah ni. Ada 3 surah. Surah yang pertama tak ada khilaf, dia mesti masuk dalam keadaan ihram, iaitu orang yang memasuki Mekah dalam keadaan muridan lin nusuk. Yang tu tak ada khilaf, bahawasanya dia mesti masuk dalam keadaan ihram. Yang kedua ada khilaf, dia masuk untuk sesuatu urusan dan tak ada niat nusuk, dan urusan itu bukan berulang-ulang, untuk risalah, tijarah, ziarah. Ada khilaf. Pendapat muktamadnya tidak wajib untuk dia masuk dalam keadaan ihram. Muqabil qaul, maksudnya qaul Imam Syafi'i, tidak, maksudnya kena. Dan yang ketiga takarrur, berulang-ulang, maka yang itu tanpa khilaf jazman, dia tidak perlu begitu. Okey, seterusnya walil wujubi fi ghairihi syurutun. Dan bagi wajib, ada beberapa syarat. Bahawasanya dia datang daripada luar tanah haram. jadi kalau kita kata wajib, apa syarat wajib tu? Ada berapa syarat? Pertama, Bahawasanya dia datang. orang yang atas qaul yang wajib tu. Atas qaul yang wajib itu, orang yang dikatakan wajib itu, dia ini datang daripada luar tanah haram. Kalau dia duduk tanah haram ni besar, Mekah tu dalam tanah haram. Bukan semua tanah haram tu Mekah. Jadi orang tu dia duduk luar Mekah tapi dalam tanah haram, dia masuk Mekah. Yang ini tak ada khilaf, bahawasanya tak perlu masuk dalam keadaan ihram. Faham tak? Kalau memang tak ada niat. Syarat dia an yaji'a min kharijil harami fa ahluhu la ihrama alaihim mutlaqan. Seterusnya, yang kedua, syarat kedua, wa alla yadkhulaha liqitalin wala khaifan. Yang kedua, dia masuk itu bukan tujuan untuk perang ataupun kerana takut, nak lindungkan diri. Haraman aminah kan. Fa in dakhalaha, kalau dia masuk untuk memerangi pemberontak ataupun qati' tariq, ataupun selain daripada mereka berdua, ataupun dia masuk kerana takut daripada orang yang zalim ataupun daripada pemiutang yang akan memenjarakannya sedangkan dia tak mampu untuk bayar, la yumkinuhu zuhur, dalam masa yang sama dia tak boleh dedahkan diri dia. Kalau dedahkan diri dia dapat tangkap, jadi payah pada dia. Jadi kalau kita suruh dia buat umrah, dia kena dedahkan diri, sedangkan dia perlu untuk tidak mendedahkan diri kerana takut kepada orang yang zalim ataupun kerana takut daripada gharim. Maka yang ini lam yalzamhul ihramu qat'an, tak ada khilaf. Itu kait tu atas qaul yang kata wajib tu. Atas qaul yang kata wajib, ini syarat dia. Wa an yakuna hurran, dia itu orang merdeka. Fal abdu la ihrama alaihi qat'an, hamba tidak ada ihram. Nanti kita akan belajar hamba ni dia kena dapat izin tuan dia. Kalau dia ihram tanpa izin tuan dia boleh tahallulkan dia. Paksa dia untuk tahallul. Tahallul ihsar dia akan buat nanti. Sama juga isteri kena minta izin suami. Pemiutang kena minta izin. Okey, waqila in adina sayyiduhu fi dukhuli muhriman fa huwa ka hur.
Ada satu wajah kata, kalau tuan dia benarkan kamu nanti nak masuk Mekah, nak masuk, nak buat ihram pun tak apa, tuan dia izinkan. Kalau tuan dia izinkan, maka dia jadi macam orang yang tadilah, dia wajib masuk dalam keadaan ihram. Wa 'alal wujub law dakhala, atas qaul yang wajib, atas qaul yang wajib lah, yang dhaif tu. Law dakhala ghaira muhrimin, dia masuk dalam keadaan tidak ihram. Dia wajib tapi tak buat juga. Jadi apa kat dia? Kena bayar dam ke? Atas qaul yang wajib, dia masuk dalam keadaan tidak ihram juga. Maka apa dia? Faqila yalzamuhu al-qada'u bi an yakhruja thumma ya'uda muhriman. Wal asahu al-qat'u bi annahu la qada'a alayhi. Lianna al-ihrama tahiyatul buq'ati fala yuqda ka tahiyatil masjid. Sebab dia macam tahiyatul masjid. Tapi masjid ni kalau kita dah duduk, tak adalah disunatkan qada ke, tak ada. Jadi samalah juga, dia perumpamaan dia macam tahiyatul masjid. Seperti mana tahiyatul masjid kalau dah terluputlah, tak ada qada. Sama juga, dia dah masuk memang dalam keadaan tidak ihram, atas kalau wajib dosa, tapi tak ada kena bayar dam. Qala Ibn Kaj wala yujbaru biddam bi khilafi ma law ahrama ba'da mujawazati miqat fa alayhi damun wal haramu kama kata fi ma dzukira. Okey, itu dia. Jadi atas pendapat yang utama, hukumnya adalah sunat kan. So hukumnya adalah sunat. Untuk orang tu dia masuk meniaga, dia masuk untuk ziarah, kalau dia tak buat, hukumnya makruh. Faham tak? Makruh. Dia boleh berlaku pada petugas lah, petugas. Dia ada tugas kena pergi Jeddah, tu masuk balik. Sebab sebahagian petugas ni memang terbuat umrah, tak buat. Sebab dia sibuk dengan urusan pejabat lah. Dia bukan uruskan jemaah, dia urusan pejabat. Dia duduk sana sebulan. Sebab orang yang kerja dengan syarikat travel ni, ada yang sebagai mutawif je, dia tidak uruskan bahagian pengurusan takbiran lah. Ada yang buat takbiran, dia tak urus lah jemaah. Jemaah ni mutawif, dia duduk Mekah. Ada lah tu kena pergi Jeddah ke apa, ulang Jeddah, lepas tu balik. Benda tu bukan berlaku selalu, tak berulang. Tapi bila ada kerja, keluar, lepas tu nak kena masuk. Maka untuk dia disunatkan untuk dia masuk dalam keadaan mengerjakan umrah. Kalau dia tak buat, makruh. Faham? Hukumnya adalah makruh. Kata Ibn Hajar, wa yukrahu tarkuhu. Bahkan wa yusannu lahu damun. Wallahu a'lam. Faham tak apa maksud ibarat tu? Wal haramu ka Makkah fi mazukira. Maksudnya, dalam masalah yang lalu, hukum tanah haram sama macam Mekah. Maksudnya, dia bahaskan apa? Tadi ibarat tu, wa man qasada Makkah, dalam matan. Siapa yang masuk Mekah, maka adalah khilaf tentang masail yang kita dah bahaskan tadi. Maka samalah juga dengan tanah haram.
Dia bukan qasad nak masuk Mekah, dia qasad masuk tanah haram. Sama je. Faham tak? Iaitu ada qaul yang mengatakan siapa yang masuk tanah haram walaupun untuk tijarah, dia disunatkan masuk dalam keadaan ihram. Atas qaul mu'tamad. Itu yang dimasukkan ibarat wal haramu kama ka fi ma zukira ai fi apa? Fi istihbabi ad-dukhuli muhriman, masuk dalam keadaan ihram. Ataupun fi ma zukira fi ma zukira ai minal khilaf. Minal khilaf, adakah kalau dia masuk itu bukan untuk tujuan nusuk dan tidak takarrur, adakah wajib dia masuk dalam keadaan ihram? Masuk fi ma zukira semua sekali. Apa khilaf kat sana dalam masalah masuk Mekah, maka itulah juga dalam masalah masuk tanah haram. Tadi kita dah sebut tanah haram itu lebih luas daripada Mekah. Kita akan masuk sempadan tanah haram dulu, baru masuk Mekah. Faham? Tanah haram, lepas tu Mekah. Apa khilaf tentang masalah masuk Mekah, itu juga khilaf berlaku bagi yang masuk ke tanah haram. Seterusnya kita masuk pula cerita tentang tawaf. Dia tawaf ni ada berapa jenis tawaf? Pertama, tawaf rukun, tawaf ifadah, tawaf sunat dan tawaf wada'. Faham? Kalau nak pecahkan lagi, tawaf rukun, satu tawaf rukun haji dipanggil tawaf ifadah, yang kedua tawaf rukun umrah. Kalau dikecilkan jadi 4 lah. Tawaf apa? Tawaf qudum sunat. Tawaf sunat lah. Tawaf rukun dan satu lagi tawaf wada' wajib. Dia bukan rukun. So ada 4 jenis tawaf. Tawaf sunat ni tawaf macam sembahyang sunat. Disunatkan untuk memperbanyakkan tawaf. Orang tu dia bukan dalam keadaan ihram, dia masuk masjid, tawaf. Ada khilaf lah, adakah lebih afdal menyibukkan diri dengan sembahyang sunat ketika berada dalam Masjidil Haram, ataupun menyibukkan diri dengan tawaf. Itu tawaf sunat. Syekh Nabil Ghamri, ulama tinggal di Mekah, sebut dulu, waktu dulu ni orang tak ramai, kemampuan orang datang umrah ni kurang. Jadi mereka setiap malam macam pukul berapa akan masuk Masjidil Haram untuk tawaf. Tawaf tu amalan sunat, tu dia tawaf sunat. Tawaf wada' hukumnya wajib, kalau tak buat bayar dam. Dalam haji ada 3 tawaf. Dalam haji saja. Tawaf qudum, tawaf ifadah dan juga tawaf wada'. Faham? Tetapi tawaf wada' ni nanti kita akan bahaskan. Okey. Jadi semua jenis tawaf syarat dia sama je, tak ada beza. Dia punya sunat sama, dia punya wajib sama. Dia punya syarat sama. Tak ada beza. Cuma kalau tawaf sunat tu, dia tidak wajib habiskan lah. Tu je lah. Dia jos nak tawaf sunat. Sebab ada keadaan kalau orang ramai, mungkin 1 jam baru habis tawaf. Nak habis 7 tu 1 jam. Mungkin makin kita dekat dengan Kaabah, makin singkat tawaf kita. Makin kita jauh, kita tawaf. Masa saya pergi 2015 tu umrah, dia ada ring. Orang Saudi pasang ring. Maksudnya dekat mataf tu tak boleh tawaf. Dia pasang sekeliling Kaabah tu. Jadi kita tawaf atas.
Kalau orang tawaf atas lagi, dia makin besar lah, dia punya kawasan. Faham? Kalau makin kita tawaf dekat mataf tu, tempat yang lantai mamar, makin singkat. Kalau dia tawaf tinggal satu, besar lagi, besar. Faham? Kalau dia nak cepat, dia pakai tu motor. Motor ada tawaf, untuk tawaf susah ingin. Okey. Jadi sunat tawaf sama, semua sama. Wajib dia sama, syarat dia sama. Baca. Qudumi wa tawafil fardi. Contohnya dia mesti mengiri. Bila tawaf, kiri yang kita bagi kat Kaabah. Faham? Bahu tu, jangan beralih. Itu contohlah. Mesti 7 kali. Untuk aurat dan seumpamanya. Okey. Maksudnya tutup aurat. Ini benda yang kita khilaf dengan mazhab Hanafi lah. Kama fi salah, qala sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil mazhab Syafi'i. Perkataan Rasulullah, at-tawafu bimanzilatis salah. Jadi kita mengambil perkataan Nabi itu, tawaf macam solat. Solat perlu tutup aurat, tawaf kena tutup aurat. Solat perlu suci daripada hadas, maka perlu suci. Illa anna Allah qad ahalla fihi al-mantiqa, bercakap, faman nattaqa fala yantiqu bi khairin, rawahu al-Hakim. Wa qala sahihun ala syarti Muslim. Jelas. Kemudian Arian. Lam yasih tawafu. Ini tafriq lah daripada syarat tadi. Kalau tak sebut pun kita boleh faham lah. Bila dikatakan syarat tawaf itu mesti tutup aurat. Kalau tak tutup aurat, tak sah. Tawaf itu mesti mesti suci. Kalau berhadas, tak sah. Lam yasih tawafu, tidak sah oleh tawafnya. Oleh kerana ada mazhab yang tidak mensyaratkan tutup aurat, ataupun aurat dalam mazhab itu lebih ringan ataupun lebih sedikit berbanding mazhab Syafi'i. Kita akan tengoklah. Dekat mataf itu ada perempuan dia tawaf pakai selendang je, rambut terjuai. Dia tawaf tak pakai stocking, kaki terdedah. Mazhab Hanafi, satu mazhab Hanafi, tawaf tu sendiri tak wajib tutup aurat. Faham? Satu lagi, tutup aurat ialah kalau tawaf tak wajib pun, depan orang kena tutup aurat juga. Orang kan ramai. Jadi mazhab Hanafi misalnya kaki tu bukan aurat. Kalau semayang kaki tu buka, sah. Faham tak? Mazhab Hanafi. Jadi kalau kita tengok itu, biarkan je lah, sebab mazhab lain. Faham? Berhadas. Dia berhadas inilah yang selalu menjadi perbincangan yang hangat. Masalah perempuan haid. Dia haid, kalau kita buat umrah, dia punya lama masa dia 12 hari ataupun 14 hari. Dia ada 2 trip, satu pergi Mekah, satu pergi Madinah. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Jadi kalau dia ini baru sampai ini dah uzur, dia biasa maksimal uzur, dah tentulah dia tak akan dapat buat umrah. Sebab salah satu daripada rukun umrah tawaf. Macam mana? Dia dah ihram dah misalnya, tapi sekarang ni dia uzur. Kalau dia tunggu pun habis dia punya waktu dia, memang tak sempat buat umrah pun. Nak extend waktu, boleh lah. Boleh kalau nak buat, tak, sebab visanya sebulan.
Faham? Tapi masalahnya jemaah lain dia ada kawan ke untuk extend. Itu benda tu dibahaskan. Macam mana nak buat? Perempuan yang datang uzur, ni masalah ni dia lebih ketara kalau umrah. Kalau haji masa panjang, umrah masa terhad. Nak buat macam mana tu? Jadi dalam kitab-kitab memang dibawa solusi dia. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Adalah beberapa solusi yang dicadangkan ketika berdepan dengan masalah perempuan uzur ketika umrah. Satu lagi masalah yang kedua yang masyhur perbahasannya, masalah terbatal wuduk. Musim haji orang ramai. Sekarang corona ni memang tak batal lah, confirm. Sebab tawaf kena jarak. Tawaf sekarang jarak kan. Dekat mataf tu ada tanda-tanda bid'ah. Kalau dulu memang macam mustahil lah untuk tidak tersentuh perempuan. Macam mustahil. Dia tak mustahil lah, macam baik. Jadi pernah juga kita nak jadi mazhab Syafi'i. Maksudnya setiap kali batal ambil wuduk kan. Tapi bila kena 2-3 kali batal susah. Dia nak ambil wuduk kan senang. Mana ada tempat wuduk dalam masjid. Faham? Keluar daripada masjid ataupun ambil wuduk pakai air Zam-Zam. Dia susah lah. Sukar, sangat sukar. Maka ada cadangan-cadangan yang dicadangkan oleh tabung haji. Apa perlu jemaah buat bagi masalah sentuh? Dia sentuh kat mana berlaku kaki. Sebab perempuan ni tak pakai stokin. Faham tak? Jadi bila kita tawaf, kita terlanggar kaki dia ataupun dia langgar kaki kita. Dia tak kisah nak langgar. Pilih apa dia. Ataupun dia pegang bahu kita ke, kita buka ni. Jadi sangat sukar untuk elakkan. Kalau sekarang memang boleh insya-Allah. Sebab tahu jarak kan, tak boleh dekat langsung. Memang tak sentuh. Tapi sekarang ni dulu sukar. Jadi tu macam mana? Taklid lah, dia cadang taklid macam Hanafi lah, apalah, itu semua masalah yang kita kena ingat solusi dia. Itu masalah standard. Macam mana nak buat? Kalau dia kata saya Syafi'i tegak, tak apa, batal ambil wuduk. Faham? Mungkin dia habis tawaf 3 jam tak habis. Sebab nak batal ambil wuduk. Ataupun dia tawaf tempat yang orang kurang, dia pergi tingkat 3. Memang tak berlaku sesak sangat, lambatlah habis. Tapi boleh lah. Tapi kalau nak tawaf, sebab tawaf ni afdal, makin dekat dengan Kaabah makin afdal. Sebab dia tak boleh nak spread. Laki perempuan campur je. Walaupun dalam kitab kata perempuan ni tawaf di hasyiah tepi, kat ujung-ujung. Perempuan, laki dekat Kaabah. Tapi tak berlaku. Segi praktikalnya tak boleh berlaku. Satu, dia nak tawaf dengan suami dia. Faham? Bukan semua perempuan berani kan. Kena dekat-dekat. Ataupun dia perlu ada jemaah dia. Segi praktikalnya tak boleh nak asingkan antara lelaki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab.